Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita berada dalam pengajian asas usulul fiqh. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, kita berada pada siri yang kelima pada hari ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, semalam kita telah bincangkan mengenai sejarah perjalanan ataupun perkembangan usulul fiqh sebelum daripada kebangkitan Nabi, pada zaman Nabi dan juga pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum dan pada zaman at-tabi'in. Alhamdulillah, pada zaman tabi'in kita akan masuk hari ini insya-Allah. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, usulul fiqh pada zaman tabi'in, bagaimana ia bermula dan berakhir. Okey, bermulanya zaman at-tabi'in adalah pada awal-awal kurun yang kedua, pada awal kurun yang kedua. Dan berakhir zaman tabi'in ini bila? Iaitu berakhirnya Daulah Al-Umayyah. Ad-Daulah Al-Umayyah, okey, kejatuhan Ad-Daulah Al-Umayyah, maka berakhirlah zaman at-tabi'in. Ataupun hampir-hampir dekat dengan situlah, dengan kejatuhan Ad-Daulah Al-Umayyah. Okey, manhajut tabi'in, manhaj tabi'in ni dalam mengetahui hukum hakam secara umumnya, dia sebenarnya sama juga tariq ataupun manhaj, cara dia sama juga seperti mana sahabat. Okey, macam mana sama seperti sahabat yang kita bincangkan semalam? Mereka rujuk kepada Quran, kepada hadis Nabi, okey, kepada hadis mengenai dengan ditujukan kepada mereka ke ataupun tidak, mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku. Sesuatu peristiwa yang berlaku, maka mereka lihat apa kejadian dia, sebab apa turunnya ayat ni, sebab apa hadis mengatakan begini. Okey, sekiranya mereka tak dapati benda tu dalam Quran, dalam hadis, maka mereka terus rujuk refer kepada siapa? Kepada ijtihadus sahabah, ijtihad di kalangan sahabat. Jika tak ada juga ijtihad di kalangan sahabat pun tak ada, mereka lah kena ijtihad, tabi'in ni. Sekalipun kita lihat mereka ini, manhaj mereka tabi'in ini dalam mengeluarkan, mengistimbatkan hukum, sekalipun cara mereka seperti dengan cara tabi'in, cuma yang perlu kita tahu sekarang ini, istimbat hukum pada zaman tabi'in ini adalah lebih luas, menjadi luas. Sebab apa ya? Kerana banyaknya peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam negara yang sangat luas. Ya, zaman tabi'in telah dibuka, zaman sahabat telah jadi luas, berbeza dengan zaman Nabi. Zaman Sayyidina Umar telah dibuka beberapa negara, telah ditakluk beberapa negara. Negara Islam telah menakluki negara-negara lain. Jadi hukum akan jadi luas. Semua itu termasuk di bawah al-hukum syar'i. Dalam negara yang sangat besar, semuanya dalam hukum syar'i, dalam hukum islami, dalam hukum islami. Dan juga bukan sekadar banyak peristiwa-peristiwa berlaku pada peristiwa yang baharulah berlaku pada zaman tabi'in, bahkan peristiwa yang lain, contohnya kemasukan orang yang tak Islam masuk kepada agama Islam, itu banyak. Begitulah juga bukan sekadar tak Islam, bahkan juga bukan orang Arab, orang ajam yang masuk Islam itu juga ramai. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat nisbah
tertib al-qawaid al-usuliyah dan juga cara pembukuannya, maka hajat, keperluan pada ketika itu tidak lagi mendesak untuk dibukukan kaidah usul ini. Bahkan mereka rasa cukup apa yang ada di sisi mereka dengan kitab Allah, Al-Quran dan juga hadis Nabi dan juga fatwa di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Lebih-lebih lagi lah mereka, pengetahuan mereka kepada asrar asy-syariah, rahsia-rahsia syariat. Lebih-lebih lagi lah pengetahuan mereka mengenai dengan maqasidus syariah. Okey, jadi semua ilmu ni mereka tak perlukan. Kita yang perlu kepada maqasid syariah, sebab kita nak keluarkan hukum, kita tak faham seperti mana tabi'in faham. Okey. Kemudian mereka telah mengistimbat hukum hakam, mengeluarkan hukum, okey, yang mana tidak ada nas, tidak ada teks daripada Quran dan juga hadis, dan tidak adalah keperluan untuk mereka membukukan kaidah usuliyah pada ketika itu untuk mengeluarkan hukum, kerana semuanya telah pun pasak kaidah fiqh ni dalam diri mereka. Seperti itulah keadaan tabi'in, seperti mana sahabat, berterusanlah keadaan ini sampailah pada akhir kurun yang kedua. Okey, mana kesimpulannya, at-tabi'in dan juga sahabat lebih kurang sama je. Tak ada lagi pembukuan, tidak ada lagi tadwin, belum lagi mengenai dengan kaedah usulul fiqh. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, sekarang ini kita masuk perkembangan ilmu usulul fiqh, di mana pada zaman imam-imam yang mujtahid. Imam yang mujtahid. Siapa imam mujtahid? Imam yang 4 tu lah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, okey, Imam Mazhab, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, kemudian Imam Malik. Kipas. Okey. Kipas. Bukakan. Bukakan kipas. Okey. Kita lihat, apabila kita telah melepasi, melewati zaman tabi'in, zaman sahabat, sekarang kita pergi kepada zaman tabi'at-tabi'in. Zaman tabi'at-tabi'in ni sebenarnya adalah zaman imam-imam yang mujtahid, imam-imam yang 4. Jadi pada ketika itu kita lihat ada beberapa dorongan, keperluan untuk kita membukukan kaedah-kaedah usuliyah, untuk mengistimbatkan hukum, mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil syar'i. Antara sebab yang pertama, tuan-tuan, adalah kerana dha'ful lisan. Dha'ful lisan al-arabi. Bahasa Arab tak kuat. Kemudian tersebar pula kesalahan-kesalahan. Sebab apa berlaku kesalahan bahasa Arab? Kerana telah bercampur Arab dan juga Ajam. Dah jadi bahasa tu bukan lagi bahasa asli, dah bercampur-campur dah. Jadi banyak kesalahan. Jadi bila kita nak mengeluarkan, nak istimbatkan satu hukum daripada dalil syarak, dia akan jadi susah, rumit. Kita lihat terutamanya apabila biladul islamiyah, al-biladul islamiyah, negara-negara Islam dah menjadi luas. Orang tentera Islam telah menakluk satu tanah demi satu tanah menjadi luas. Okey, kemudian bercampur pula orang Arab dengan orang-orang Ajam. Kemudian orang Ajam pula ramai yang masuk Islam. Kemudian mereka pula belajar hukum hakam Islam. Jadi banyaklah kebarangkalian ataupun syubhat, kekeliruan, kesamaran dalam memahami nas-nas Al-Quranul Karim. Boleh, itu yang pertama. Apa yang pertama disebabkan apa? Disebabkan dha'ful lisan al-arabi.
Inilah penyebab untuk dibukukan buku Qaidah Usuliyah, Usulul Fiqh. Kerana apa? Kerana bahasa Arab dah menjadi lemah pada zaman tu. Bukan lagi seperti zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Okey tuan-tuan, kita lihat pula yang kedua. Pada hari ini kita lihat pula sebab yang kedua, pembukuan, bukan pembekuan, pembukuan. Tadwin. Kerana kasratul madaris al-fiqhiyah. Kerana banyaklah madrasah fiqh ni. Banyak. Kemudian pula istaddal khilaf. Khilaf menjadi kuat antara madrasah ini, madrasah fiqh ni, pada furu' fiqhiyah, pada masalah cabang fiqh. Terutamanya dalam baina ahlil hadis, di antara ahlul hadis fil Hijaz, di Mekah, di tanah Hijaz, menajung tanah Arab. Dan juga ahlul Iraq fi mana? Ahlul Iraq di ahlul ra'yi fil Iraq, dan juga ahlul ra'yi, ahlul hadis dan juga ahlul ra'yi. Ahlul hadis fil Hijaz, ahlul ra'yi fil Iraq, di Iraq. Okey. Dan ikhtilaf ini, perbezaan pendapat ini adalah antara dorongan-dorongan yang dibangkitkan untuk membuat buku Qaidah Ilmu Usulul Fiqh, untuk membantu dengan cara ini, dengan cara pembukuan ini, untuk membantu untuk memahami dalil-dalil syarak. Dan mereka boleh rujuk, boleh kembali ketika mana berlaku ikhtilaf, mereka boleh rujuk kepada Qaidah ini untuk mereka lebih faham. Okey, nanti kita akan bincangkan tuan-tuan dalam masalah yang kedua ni, sebab kasratul madaris al-fiqhiyah. Apa itu kasratul madaris al-fiqhiyah? Sebab pendorong yang kedua kerana kasratu al-madaris al-fiqhiyah. Banyaknya madrasah fiqh. Tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, madrasah fiqh ni sebenarnya ada di Makkah, okey, ada di Madinah, okey, dan juga ada di Iraq. Tuan-tuan, Makkah dan Madinah ini dipanggil apa? Dipanggil sebagai Hijaz. Boleh? Dipanggil sebagai Hijaz. Makkah ini madrasah fiqh yang diasas oleh siapa? Oleh dua orang. Siapa dia? Zaid bin Thabit. Jelas? Zaid bin Thabit. Satu orang lagi, siapa nama? Iaitu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Okey? Ibnu Umar. Madinah pula asas dia ni terbalik ni. Terbalik. Madinah adalah Zaid bin Thabit dan juga Ibnu Umar. Manakala Mekah adalah Ibnu Abbas. Pengasas madrasah fiqh dia Ibnu Abbas. Okey. Manakala Iraq adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan nampak tak? Di sinilah dipanggil Hijaz. Hijaz, di sini Hijaz dipanggil apa? Dipanggil sebagai apa? Ahlul hadis. Dipanggil sebagai apa? Ahlul hadis. Okey? Di sini dipanggil sebagai apa? Iraq itu dipanggil sebagai Ahlul Ra'yi. Nampak Pengasas dia siapa? Abdullah bin Mas'ud. Anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud adalah Alqamah. Anak murid kepada Alqamah adalah Ibrahim An-Nakha'i. Okey? Anak murid kepada Ibrahim An-Nakha'i adalah Hamad. Anak murid kepada Hamad, nampak bawah adalah Abu Hanifah. Nampak bawah? Abu Hanifah.
Ibnu Abbas di Mekah Madinah ni panggil tanah hijrah adalah ahlul hadis. Siapa anak murid Ibnu Abbas? Ammar bin Dinar. Siapa anak murid kepada Ammar bin Dinar? Siapa dia? Sufyan bin Uyainah. Bukan Sufyan Al-Thawri. Okey. Tuan-tuan, kemudian Zaid bin Sabit dan juga Ibnu Umar ini anak murid Ibnu Umar siapa? Salim. Salim. Ini di Hijaz. Kemudian siapa lagi bawah Salim? Zuhri. Siapa lagi bawah Zuhri? Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Okey. Imam Malik anak murid dia siapa? Adalah Imam Syafi'i. Okey. Imam Syafi'i anak murid dia siapa? Adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh? Jadi di sini tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Sufyan bin Uyainah. Ini kita nak highlightkan Sufyan bin Uyainah. Siapakah dia? Dia adalah guru kepada Imam Syafi'i dan juga dia adalah guru juga kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Okey? Nampak Ini semua ni, tuan-tuan nampak? Ini semua adalah ahlul ra'i. Itu perbincangan kita. Dan di sini semua ni dipanggil sebagai Hijaz, iaitu Makkah dan Madinah dipanggil ahlul hadis. Ini madrasah fiqh yang tuan-tuan perlu tahu. Abu Hanifah, okey, anak murid dia siapa? Adalah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Okey. Muhammad Hasan bin Al-Syaibani adalah guru juga kepada Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Okey, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani adalah guru kepada Imam Al-Syafi'i. Dan juga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ini saling bermuzakarah dengan Imam Malik rahimahumallahu ta'ala, kerana Imam Malik lebih senior daripada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, kerana Muhammad bin Hasan Al-Syaibani wafatnya pada tahun 280 lebih lah, kalau tak salah. Jadi dia kadang-kadang berguru dengan Imam Malik, kadang-kadang dia bermuzakarah dengan Imam Malik. Okey. Itu adalah silsilah mengenai madrasah ar-ra'yi, ahlul ra'yi dan juga ahlul hadis. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga, ni jelas perkara yang ketiga disebabkan oleh dorongan untuk dibukukan, ditadwinkan usulul fiqh adalah apa dia sebab yang ketiga? Faktor yang ketiga adalah kerana kasratul hawadis. Apa kasratul hawadis? Banyak peristiwa yang baru berlaku ni. Isu-isu yang baru. Boleh? Kasratul hawadis al-jadidah. Kemudian banyak pula peristiwa-peristiwa yang berhajat kepada mujtahid untuk menerangkan hukum dia pada masalah tersebut. Sebab kebanyakan di kalangan manusia mereka tak mampu untuk keluarkan hukum daripada Quran dan juga hadis. Mereka perlukan kepada mujtahid. Jadi pada ketika ini, macam mana mujtahid nak keluarkan hukum dalam isu-isu yang banyak ni? Maka perlukan kepada dawabit, disiplin ilmu. Perlukan kepada kaedah usul untuk mereka mengeluarkan hukum hakam daripada dalil Al-Quranul Karim dan juga hadis. Dan sebab yang keempatnya, kerana telah tersebar luas riwayatul hadis, riwayat-riwayat hadis daripada siapa? Wadda'ina lil hadis, kepada orang yang mereka-reka hadis. Hadis maudhu' kita panggil. Wadda'.
Syuyu' riwayatul hadis. Okey. Apa dia? Setelah tersebar mengenai dengan hadis-hadis yang kita panggil hadis-hadis apa? Hadis-hadis yang palsu ni. Sebab itu ulama telah meletakkan dawabit, disiplin ilmu. Bagaimana untuk maqbul al-ahadis. Hadis ni diterima ataupun tidak. Hadis ni ditolak ataupun tidak. Mardud ataupun maqbul. Itu semua juga dalam perbahasan usulul fiqh, walaupun dia dalam ilmu yang khusus al-jarh wa ta'dil. Dalam ilmu usulul hadis. Tetapi seperti mana kita beritahu awal, ilmu usulul hadis kadang-kadang diambil diletakkan di dalam usulul fiqh. Okey. Perkara yang kelima, yang terakhir, sebab apa? Sebahagian di kalangan mereka melihat mujtahid ini, di kalangan orang yang bukan mujtahid, yang tak layak pun untuk dipanggil mujtahid. Okey. Dan adanya satu kelompok yang mengingkari istidlal dengan hadis. Ada satu puak, satu grup yang mana mereka tak nak ambil hukum daripada hadis dengan Quran je. Ada satu puak yang lain, mereka ni ingkar, tak setuju, tak membolehkan untuk mengambil dalil daripada khabar wahid. Khabar wahid jamak dia adalah mutawatir. Kalau nak beramal dengan khabar mutawatir, dia hadis mutawatir, tak boleh beramal dengan hadis ahad. Jenuh kita sebab hadis mutawatir ini hanya boleh kita katakan dalam 300 lebih je hadis mutawatir. Yang lain semua khabar ahad, hadis ahad. Okey, dan ada juga puak yang ketiga, dipanggil mereka ini berhujah dengan hujah yang bukan hujah syar'i. Mereka ikut logik akal je. Sebab itulah dorongan yang saya sebutkan tadi, inilah menyebabkan mereka tadwinkan kitab ataupun qawaid usulul fiqh. Okey. Okey. Sekarang kita lihat pula untuk pelajaran yang lain, iaitu siapakah yang mentadwinkan, yang mengarang, yang membukukan ilmu usulul fiqh yang pertama. Tuan-tuan, ulama-ulama sejarah al-mu'arrikhun, mereka ini berbeza pendapat lah mengenai orang yang meletakkan ilmu, orang yang pertama yang mentadwinkan, yang membukukan ilmu usulul fiqh. Sebahagian di kalangan ulama sejarah, mereka berpendapat al-Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi, mereka lah awwalu man wada'a qawaida hadzal ilm. Orang yang pertama, mereka ini adalah grup yang pertama yang membukukan, mentadwinkan kaedah usulul fiqh. Sebahagian di kalangan mereka berpendapat seperti itu. Imam Abu Hanifah telah mengarang satu kitab yang dinamakan kitab tadi Ar-Ra'yu. Di dalam kitab tersebut, kitab Ar-Ra'yu ini, adanya qawaidul istidlal, kaedah-kaedah, formula untuk mengistidlalkan hukum, mengeluarkan hukum. Imamain siapa? Iaitu anak murid kepada Imam Abu Hanifah, pendukung kuat mazhab Abu Hanifah, iaitu Al-Qadhi Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mereka berdua juga mengarang dua kitab dalam ilmu ini juga, dalam ilmu usulul fiqh ini. Dalam ilmu usulul fiqh, Al-Qadhi Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Syaibani mengarang dua kitab dalam usulul fiqh, manakala Imam Abu Hanifah mengarang kitab Ar-Ra'yu dalam membincangkan qawaidul istidlal, untuk cara mengambil hukum
kaedah mengambil hukum. Okey. Tetapi kitab-kitab ini untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kitab daripada Abu Hanifah dan juga Abu Yusuf Al-Qadi Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, kitab-kitab mereka yang tak sampai kat kita. Melainkan apa yang disebut pada isi-isi kitab, disebut ini adalah satu keratan daripada kitab Al-Qadi Abu Yusuf, daripada kitab apa? Kitab Ar-Ra'yu Abu Hanifah. Tapi kitab, sebiji kitab tu tak sampai kat kita. Seperti mana Imam Malik juga mengisyaratkan dalam kitabnya Al-Muwatta kepada sebahagian kaedah-kaedah ini, kaedah-kaedah usul ni. Kitab-kitab ini semuanya adalah sebelum kitab-kitab ini semuanya adalah sebelum Imam Syafi'i mengarang kitab. Maknanya sebab Imam Syafi'i ni dia lahir tahun bila? Imam Syafi'i lahir tahun 150. Imam Abu Hanifah tu adalah elok Imam Syafi'i lahir 150, Imam Abu Hanifah pun mati tahun 150 juga. Okey. Jadi makna kitab-kitab mereka ni lagi awal lah. Cuma tak sampai kat kita. Okey. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad dhahaba al-aktsarun. Kebanyakan majoriti di kalangan ulama mereka berpendapat, majoriti jumhur, Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia adalah awwalu man wada'a ilma usulul fiqh. Dia orang yang membukukan ilmu usulul fiqh. Itu majoriti di kalangan ulama berpendapat. Wa allafa, dia mengarang satu kitab yang namanya Ar-Risalah, kitab yang masyhur Ar-Risalah, walaupun bahasa yang sedikit agak tinggi lah. Okey. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi', nasab dia adalah bersambung dengan Nabi SAW pada Abdi Manaf. Nabi pun sama, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sekian sampailah bin Abdi Manaf. Imam Syafi'i keturunan dia juga, datuk nenek moyang dia sampai ke Abdi Manaf. Okey, seorang alim Quraisy, orang Quraisy ni. Dilahirkan di Gaza, iaitu di Gaza di Palestin. Okey, menuntut ilmu di Mekah, di Madinah bersama dengan Imam Malik, kemudian di Iraq. Iraq yang kita sebut tadi Ahlul Ra'yi. Okey. Dan di sana Ahlul Ra'yi dia telah bertemu dengan siapa? Dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, telah berguru dengan beliau. Okey, Imam Syafi'i telah berguru dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Okey. Dan di Iraq tersebut dia telah karang satu kitab yang namanya Al-Hujjah, kitab Imam Syafi'i di Iraq. Nama kitab tersebut adalah kitab Al-Hujjah, yang mana terkandung di dalamnya qaul qadim. Okey. Kemudian Imam Syafi'i telah pergi ke Mesir, dan di Mesir telah karang satu kitab. Kitab tersebut dinamakan kitab Al-Um. Dan di dalam tersebut adalah qaul jadid. Boleh semua ni tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, dalam kitab Tabaqatul Fuqaha. Tuan-tuan akan lihat apa yang saya sebutkan tadi. Okey. Kitab apa tu? Kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tadi saya sebut? Kitab Hujjah Imam Syafi'i. Ini ketika Imam Syafi'i berada di Iraq, dan ini adalah qaul qadim. Okey. Dan kitab dinamakan kitab apa nama tadi? Hujjah. Satu lagi kitab apa? Kitab Al-Um. Ini ketika mana Imam Syafi'i berada di Mesir, dan ini adalah qaul jadid. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengetahuan ringkas mengenai dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kita lihat
apa yang diriwayatkan, iaitu ulama Hanafi, iaitu Al-Hanafiyah, mereka telah mendahului Imam Syafi'i dalam tadwin usulul fiqh. Okey, falam yasil ilaina, maka pendapat riwayat tersebut yang kata ulama-ulama Hanafi telah mengarang kitab lebih awal daripada Imam Syafi'i dalam usulul fiqh, tak sampai kepada kita pun satu kitab daripada mazhab Hanafi. Okey, pada muqaddimahnya, muqaddimah apa ni, wa fi muqaddimatiha kataba zahirur riwayah lil Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wa ala fardi wujudiha fa innaha mahmulatun ala annaha laysat bi kutubin fi usul al-fiqh bi ma'nahu al-mustalah alayh, wa innama hiya kutubun jami'atun li ummahatil masail al-fiqhiyyah fiha ba'd ad-dawabit wal qawa'id al-usuliyyah lakinnaha lam tuda' ibtida'an li jam'i ilmi usul al-fiqh mustaqillah kama fa'ala Syafi'i. Okey, dalam muqaddimah kitab dalam mazhab Hanafi, iaitu Zahirur Riwayah milik Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sesungguhnya kitab tersebut, kitab Zahir Ar-Riwayah milik Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kita katakan kitab tersebut dia tidak membicarakan pada usulul fiqh dari segi istilah sahaja. Hanya sekitab tersebut membicarakan tentang jami'atun, li ummahatil masail al-fiqhiyah, iaitu mengumpulkan isu-isu fiqh yang utama. Padanya juga ada sebahagianlah daripada dawabit disiplin ilmu usulul fiqh, kaedah usulul fiqh, tetapi tidak diletakkan daripada mula untuk mengumpulkan usulul fiqh secara berasingan, tapi bercampur-campur. Dia tak buat macam Imam Syafi'i kitab risalah. Okey, dalam satu sudut yang lain, kitab risalah milik Imam Syafi'i, dia tak dapat menyempurnakan setiap bab usul dan juga kaedah usul. Cumanya kita katakan di sini, dia meletakkan, Imam Syafi'i meletakkan dalam kitab risalah al-mabadi al-asasiyah al-muhimmah fi ilmi usul al-fiqh, iaitu mabadi, kita panggil permulaan asas yang penting dalam ilmu usul al-fiqh. Sesungguhnya Imam Syafi'i dalam mengumpulkan dalam kitab risalah tersebut masalah-masalah fiqh yang begitu banyak dalam usulul fiqh. Masalah fiqh di dalam kaedah usulul fiqh. Jadi kitab dia, kitab yang diambil berat Imam Syafi'i, kitab risalah, yang kitab yang mengambil berat tentang tartib adillati syara', iaitu penyusunan dalil-dalil syara', Quran, hadis, okey, kemudian ijma', qiyas. Ulama-ulama sebelum daripada Imam Syafi'i, mereka bercakap, membicarakan mengenai masalah usulul fiqh, bertukar-tukar pendapat dengan masalah usulul fiqh, tetapi maka nalahum qanun kulli ruji'a ilaihi fi ma'rifati adillati syara'. Tetapi tidak ada sebelum daripada Imam Syafi'i, memang ada ulama cakap, berbicara, bincang, mengajar mengenai ilmu usulul fiqh, tapi tidak ada secara qanun kulli daripada awal sampai akhir cerita mengenai dengan adillati syara', iaitu dalil-dalil syara' yang mana menjadi rujukan untuk orang selepasnya tentang dalil-dalil syara' di dalamnya. Okey, Imam Syafi'i tidak berpada kesungguhan Imam Syafi'i pada membukukan kitab usulul fiqh, kitab risalah dia. Bahkan kita lihat Imam Syafi'i juga ada mengarang kitab yang sangat berharga dan bernilai, iaitu kitab Ibtalul Istihsan, membatalkan hukum istihsan,
yang mana Imam Syafi'i tulis adalah untuk menyangkal pendapat Imam Abu Hanifah yang mengambil dalil daripada hukum istihsan. Dan juga kitab Juma'ul Ilmi, kitab Imam Syafi'i, yang mana kitab ini adalah khas untuk mensabitkan hujah sunnah. Hujah sunnah itu hujah hadis, dan juga menyangkal kepada orang yang mengingkari untuk beramal dengan hadis, seperti mana sebahagian daripada puak-puak Rafidah dan juga Mu'tazilah. Selepas karangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, barulah ada selepas itu at-ta'lif, yang datanglah satu demi satu penulisan kitab usul fiqh. Wa min awail man dawwana ba'dahu, antara orang yang pertama, orang yang awal-awal selepas Imam Syafi'i yang mengarang kitab usulul fiqh adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yang wafat pada tahun 241 Hijrah. Okey, dia telah mengarang satu kitab, dinamakan kitab tersebut Ta'atur Rasul. Dan juga kitab Nasikh, An-Nasikh wal Mansukh. Okey, dan juga kitab Ilal, jamak kepada Illatun, iaitu Ilalul Hadis. Dan juga dia menukilkan kitab-kitab tarajim, tarajim, bahawasanya imam-imam Abu Hanifah, okey, sesungguhnya mereka telah mengarang juga satu kitab pada zaman ini yang telah membacanya pada zaman Imam Asy-Syafi'i. Kemungkinan kita lihat itu antara perbahasan lah yang kita sebutkan tadi. Imam Ahmad antara orang yang pertama karang selepas daripada kitab Risalah, walaupun banyak lagi ulama-ulama lain yang mengarang kitab usul al-fiqh selepas daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey. Wa mimma taqaddam yatabayyan, apa yang kita telah bincangkan sebelum ini telah jelas kepada kita, ilmu usulul fiqh tidak ditadwinkan, dibukukan lagi, belum dibukukan lagi kaedah-kaedahnya, melainkan pada akhir kurun yang kedua Hijrah. Sekalipun demikian, kita katakan bukanlah bermakna ijtihad sebelum dibukukan buku usulul fiqh, makna tak ada kaedah, tak ada disiplin ilmu. Tidak, bahkan kita dah bincangkan sebelum ini, para mujtahid mereka istinbat hukum dengan menggunakan kaedah-kaedah yang ada dalam diri mereka, kaedah usulul fiqh yang ada dalam diri mereka, yang ada pada akal mereka, yang ada dalam dada mereka. Cuma tidak dibukukan lagi. Okey. Kita lihat satu lagi bab yang terakhir mengenai dengan Imam Syafi'i dan juga manhaj dia dalam penulisan. Tuan-tuan, sebab utama penulisan Imam Asy-Syafi'i terhadap kitab Risalah ni, kitab usulul fiqh yang pertama, adalah permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ni wafat pada 198 Hijrah. Maknanya Imam Syafi'i 204 Hijrah. Dia berapa? 198 Hijrah. Okey. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, Abdurrahman bin Mahdi ni adalah seorang muhaddis Basrah yang masyhur lah. Jadi dia telah minta kepada Imam Syafi'i untuk buatkan satu kitab untuknya, untuk menerangkan di dalam kitab tersebut al-masail, masalah-masalah seumpama masalah makna-makna Quran, al-maqbul minal akhbar, hadis yang diterima, yang maqbul, hujjiyatul ijma', hujjah ijma', dan juga nasikh mansukh daripada Quran dan juga hadis. Jadi fa wada'a lahu kitab ar-risalati, maka Imam Syafi'i telah meletakkan kitab untuk Abdurrahman bin Mahdi, iaitu kitab nama dia Kitabur Risalah. Okey. Dinamakan kitab ini sebagai kitab Risalah kerana Imam Syafi'i apabila dia berakhir penulisan, berakhirnya penulisannya kitab Risalah ini nak dihantar kepada Imam
Abdul Rahman bin Mahdi, maka dia telah hantar kitab tersebut kepada, dah selesai penulisan, dia hantar kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Dan Abdul Rahman bin Mahdi pada ketika itu di Iraq, sedangkan Imam Syafi'i berada di Mekah. Imam Syafi'i berada di Mekah, Imam Abdul Rahman bin Mahdi berada di Iraq. Dia hantar apa? Hantar risalah tadi yang telah siap, kitab risalah. Okey. Sebab itulah dinamakannya sebagai Al-Kitab ataupun Ar-Risalah. Okey. Kitab risalah berbincang mengenai perkara yang mujtahid tu berhajat, iaitu antara perbahasan-perbahasan yang sangat penting lah, seperti Quran, penerangan Quran, hadis, martabat hadis. Okey, dinisbahkan martabat hadis dengan Quran bagaimana. Kemudian perbahasan nasikh dan juga mansukh, am, khas, ilalul hadis, illah hadis, illah hadis, dan juga khabar wahid, ijma', qiyas. Dan apa yang tak boleh diikhtilafkan, tak boleh berbeza pendapat padanya, dan apa yang boleh berbeza pendapat padanya. Seperti inilah diiktibar risalah adalah awwalu kitabi syarhin fiha ahammu masailil usul wa qawaidiha, iaitu kitab risalah dianggap sebagai kitab yang pertama mensyarahkan di dalamnya masalah-masalah usul dan juga qaidah-qaidah usul yang sangat penting. Dikatakan bahawa Imam Syafi'i telah menulis kitab ini ketika mana dia di Mekah. Dikatakan qil pendapat yang tak kuat, dikatakan ditulis di Mekah. Ada qil, ada pendapat yang mengatakan dia tulis kitab risalah ni dah kali yang kedua, dan dia kumpulkan, dia tarik balik pendapat-pendapatnya ketika mana dia telah bermusafir ke Baghdad pada tahun 195 Hijrah, dan dia asaskan mazhabnya yang qadim di mana, di Iraq. Kemudian bila mana dia berhijrah ke Mesir pula, dia tarik balik penulisannya, dan dia buat penulisan kali yang ketiga selepas dia bermusafir ke Mesir pada tahun 198 Hijrah. Selepas mana dia telah mengasaskan mazhab, iaitu mazhab jadid, qaul jadid. Semua ini sebelum tersebarnya, sebelum adanya kitab Al-Um. Okey, mana kitab risalah dulu, baru kitab Al-Um datang. Seolah-olah Imam Syafi'i dia nak menerangkan dalam kitabnya Ar-Risalah manhaj fiqh. Apabila dibentangkan furu'-furu' fiqhiyah dalam kitab maka rujuklah kepada kitab Ar-Risalah. Mana kitab risalah dulu, kemudian lepas daripada tu Imam Syafi'i buat kitab Kitab ini seolah-olah membicarakan masalah yang usulnya ada, kaidahnya ada dalam kitab Ar-Risalah. Okey. Okey. Manhaj Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, kita ringkaskan. Yang pertamanya adalah, kita ada 10 minit lagi, insya-Allah kita akan habiskan. Yang pertama, Imam Syafi'i dia akan menulis ataupun membuat gambar rajah yang jelas dalam kitabnya. Maka dia akan berbicara yang pertama mengenai dengan kitab Al-Quran, kemudian mengenai hadis, kemudian mengenai ijma', kemudian mengenai qiyas, kemudian mengenai ijtihad, kemudian mengenai dengan ihsan. Nampak secara tertib. Seperti itulah dia sebutkan pada muqaddimah setiap tempat, maudhu' ra'isi, pada tempat-tempat yang penting. Okey, perkara yang kedua, manhaj dia, Imam Syafi'i dalam kitab Risalah ni, qawaid usuliyah, yang mana kebanyakannya kaidah usuliyah ini dikeluarkan datang daripada dalil daripada Quran, dalil daripada hadis. Walaupun ada sebahagiannya dinukilkan daripada as-sabiqin, orang-orang telah terdahulu, orang-orang yang awal dahulu, ulama-ulama dahulu. Ada juga di antara dalam kitab Risalah menyatakan istiqra',
li kalamil Arab, cara kajian Imam Syafi'i terhadap kalam bahasa Arab dan juga uslub bahasa Arab. Sebab nak memahami hukum hakam perlu kepada usul. Usul ni perlu faham betul-betul lughah. Okey, seperti mana kita bincangkan dahulu. Di antaranya juga dalam kitab Risalah membicarakan mengenai dengan ijtihad Imam Syafi'i dan juga istinbat Imam Syafi'i. Perkara yang ketiga adalah Imam Syafi'i meletakkan dalam kitab Risalah al-qawaid al-usuliyah, kaedah usul dalam kitabnya, dalam kitab Risalah. Dan Imam Syafi'i mendatangkan dalil-dalil dengan ayat Quran dan juga hadis Nabawi, dan dikuatkan dengan syawahid, dengan sokongan support daripada lughah Arabiyah. Sesungguhnya telah menjadi luaslah pada perkara ini sehingga likathirin minal qadaya fi usul syariah wa furu'iha famanhajuhu huna mimma yadullu ala mada intima'ihi ila madrasatil hadis. Sampailah masalah usul dan juga furu' manhaj Imam Syafi'i ini menunjukkan sampai perkembangan demi perkembangan, sampailah ke penghujungnya ke mana? Ke madrasah ahlul hadis. Penghujung kepada qawaid usuliyah adalah dengan cara berpandukan dalil-dalil dan juga bukti-bukti yang diiktibar syarak. Sebab mereka kena tahu dulu kaedah usul yang pertama sebelum mereka mengistimbatkan, mengeluarkan hukum mengenai dengan furu' iaitu fiqh. Berbeza dengan cara Al-Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi, yang mana mereka ni bincang furu' dulu. Asal ini qawaid usul datang kemudian. Mazhab Syafi'i kita bincang usul dulu, lepas usul barulah anak-anak furu' tu datang, masalah-masalah fiqh datang. Imam Syafi'i bukan sekadar imam pada fiqh, dia juga imam pada lughah. Perkara yang keempat dalam Imam Syafi'i, kitab Risalah ini, manhaj, cara penulisan Imam Syafi'i adalah insaf. Insaf ni makna apa? Bukan dalam bahasa Melayu insaf. Insaf ini adalah makna bersederhana, adil kepada orang-orang yang tak sehaluan dengan Imam Syafi'i pada pendapat. Terutama pada masalah-masalah khilafiyah, yang mana dia sebutnya, dia datangkan perkataan-perkataan mereka, pendapat-pendapat mereka, dia bentangkan pendapat-pendapat dengan dalil-dalil dan juga bukti-bukti. Beserta tidak mengagungkannya dengan nama-nama mereka secara sempurna. Wa bihadza qad rassama lana al-Imam Syafi'i manhajan mahma fi isti'radil ara' al-fiqhiyah fi fiqhil muqaran wa adabul khilaf fihi. Mana Imam Syafi'i dia tak sebut nama orang yang tak sehaluan dengan dia. Sebab apa? Nak jaga adabul khilaf. Tak sebut nama. Ini kita panggil pendapat yang tak sehaluan, yang bertentangan dengan Imam Syafi'i banyak. Imam Syafi'i tak sebut nama, itulah dipanggil fiqhul muqaran. Kemudian yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Imam Syafi'i karang dalam kitab Risalah dia tidak berpada di atas mawdu'at al-usuliyah, topik-topik usul sahaja. Bahkan dia mengumpulkan dalam kitab Risalah ini masail kathirah, masalah isu yang begitu banyak daripada topik-topik fiqh. Dan ini bukan satu perkara yang pelik, kerana usulul fiqh dia diletakkan kerana berkhidmat kepada fiqh. Adanya usulul fiqh tujuannya untuk apa? Untuk berkhidmat kepada ilmu fiqh. Imam Syafi'i tidak berpada untuk ala zikril janibin nazari minal ahkam syar'iyyah. Dia tidak berpada dengan apa? Dengan an-nazari, iaitu hukum hakam syarak, iaitu ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh dipanggil nazari. Nazari ni teori. Tak cukup dengan teori saja. Bahkan dia juga sampai ke tahap janibit tatbiqi, dari segi aplikasi, dari segi praktiknya juga Imam Syafi'i titik beratkan.
iaitu itulah dipanggil sebagai ilmu fiqh. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira cukup setakat itu dahulu pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Okey. Pada pagi yang mulia ini saya rasa cukup setakat itu. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk dalam manahijul bahsi, manhaj, cara perbahasan dan juga ta'lif penulisan dalam usulul fiqh mengikut mazhab yang kita akan bincangkan insya-Allah taala. Cukup sekali ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang pada hari Isnin 10.30 pagi. Sama-sama panjangkan kebaikan dalam pengajian kita ilmu usulul fiqh dengan tuan-tuan tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita. Dan tuan-tuan terlepas ikuti siaran langsung kita pada hari ini, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana insya-Allah ada pelbagai playlist yang tuan-tuan boleh pilih. Okey, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.